وبعد ذلك نقول إن الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه اليوم والذي طلبت منا الجامعة المباركة أن نتكلم فيه موضوع خطير جدا. Dan tajuk yang diminta untuk saya bahaskan pada pagi ini di tempat yang berkat ini adalah tajuk yang sangat penting dan sangat hangat dibahaskan. لأن سوء فهم أصله وسوء فساد تطبيقه أدى إلى مفاسد عظيمة على الوجه العام وعلى الوجه الخاص. Dan kesalahfahaman terhadap melaksanakan dan mengaplikasikan apa yang disebutkan yang nanti akan kita bicarakan dalam tajuk ini, maka ianya akan membawa kepada kerosakan secara umum dan khususnya. فسوء فهمه أدى إلى رمي الشريعة الغراء بالقصور ولو لم يقصد أصحاب سوء الفهم ذلك. Dan salah faham dalam memahami isu ini akan menyebabkan seorang tersebut akan melihat agama ini akan berlakunya kekurangan walaupun dia tidak berniat dengan sedemikian. وسوء التطبيق أدى إلى سوء الظن بالأئمة المتبوعين. Dan kesalahan dalam mengaplikasikan apa yang akan kita bicarakan ini juga akan menyebabkan seseorang itu akan berburuk sangka dengan para mujtahidin. وأدى إلى إنكار أمور استقر العمل بها في الأمة على مدار الأعصار وفي سائر الأمصار. Dan ianya akan menyebabkan seseorang itu akan mengingkari perkara yang telah dilakukan oleh umat ini sepanjang zaman. وبذر بذور الفتنة والشقاق بين المسلمين. Dan ini menumbuhkan bibit-bibit fitnah di dalam kalangan muslimin. وهذا الموضوع هو ما يتعلق بفهم البدعة في الشريعة الإسلامية. Dan tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah berkaitan dengan bid'ah di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. ما هي البدعة وما حدودها وما تطبيقاتها وهل كل البدع مرفوض مردود أم منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود وما المعيار في الرد أو القبول. Dan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah, takrifnya, bagaimana untuk mengaplikasikannya, dan apakah bentuk yang diterima atau yang ditolak pada makna bid'ah tersebut dan pengaplikasiannya. فالبدعة في اللغة يقصد بها كل ما أحدث واخترع على غير مثال سابق. Bid'ah pada segi lughah bahasa adalah dengan maksud sesuatu yang baharu yang dilaksanakan tanpa ada misalnya sebelumnya. ومن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض يعني الذي أنشأها وأوجدها من غير مثال سابق. Dan antaranya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bagi memahami makna al-bid'ah tadi dengan maksud lughah badi'us samawati wal ard, yaitu dengan makna Allah menjadikan langit dan bumi ini tanpa ada misal sebelumnya. Wal bid'atu fi istilah asy-syari'ah tahdid ma'naha بني على النصوص المختلفة التي جاءت تتناول هذا الأمر. Dan bid'ah pada segi istilah yang disebut oleh para ulama itu terbina daripada mengumpulkan nas-nas syarak yang membicarakan tentang perkara tersebut. وأنا لن أبدأ بالكلام في هذا المقطع المتعلق بتحديد معنى البدعة في الاصطلاح الشرعي ابتداءً. Dan saya tidak akan membicarakan makna bid'ah itu pada sudut istilah syarak pada permulaan perbahasan ini. بل سنمر معا على بعض النصوص الشرعية التي هي أمهات النصوص الضابطة لهذا الباب وبعد أن نمر بها سنستخلص منها معنى البدعة في الشرع. Tapi kita akan lalui terdahulu nas-nas syarak yang membawa kepada kefahaman tersebut, dan kemudian barulah kita akan rangkumkan dan kita akan
memberikan kesimpulan terhadap makna bid'ah itu. الباب ورأسه والحديث المقدم المبرز فيه قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. Dan bab atau pintu utama kepada kefahaman untuk memahami masalah ini dan hadis yang paling masyhur dan tersebar dalam kalangan umat adalah hadis kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu, bukan setiap, kullu bid'atin dalalah tanpa terjemah. هذا الحديث الشريف يعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعبر فيه بصيغة من صيغ العموم هي عند العرب أقوى صيغة تدل على العموم وهي صيغة كل. Dan baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini dengan sirah ataupun dengan sirah yang disebutkan tadi dalam bentuk yang paling umum yang terkuat digunakan oleh bangsa Arab, yaitu kalimah kul. فالصيغ العربية الدالة على العموم متعددة كثيرة أقواها في إفادة العموم هو كل. Sirah umum ataupun penggunaan kalimah untuk menunjukkan kepada keumuman sesuatu di dalam bahasa Arab banyak, dan yang terkuat adalah kalimah kul. فظاهر الحديث أن كل مخترع كل محدث يعتبر من الضلالات التي ترفضه الشريعة. Dan zahir hadis kalau kita melihat, maka seakan-akan difahami daripada situ seluruh perkara baharu itu dikira sebagai sesat. فهل هذا العموم مراد أو مقصود؟ هل هذا الظاهر الشريعة تريد منه أن يبقى على ظاهره؟ Dan adakah keumuman itu yang dimaksudkan, dan adakah syarak menginginkan bahawa umum tadi yang dimaksudkan adalah pada keseluruhan perkara? القاعدة المقررة في علم أصول الفقه أن الحكم لا يؤخذ من دليل واحد بمفرده بل يؤخذ من مجموع الأدلة. Bahkan di dalam hukum, dalam kaidah syarak menyebutkan bahawa hukum itu tidak diambil hanya dengan satu sahaja dalilnya, tetapi dengan gabungan dan juga kumpulan dalil-dalil yang lain. فإذا نظرنا في باقي الأدلة وجدنا أن هناك حديثا آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Dan kalau kita melihat pada hadis yang lain, baginda Nabi menyebut juga perkataan sesiapa yang menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dengan apa yang dia lakukan dan dengan apa yang diikuti oleh orang lain dengan apa yang ditunjukkannya. فإذا كان الحديث رغب في سن السنن الحسنة فعلينا أن نعرف ما هي تلك السنن الحسنة. Dan kalau hadis tersebut menyuruh ataupun menggesa kita untuk melaksanakan sunnah yang baik, maka perlu bagi kita mengetahui apakah sunnah yang baik tersebut. فالسنة الحسنة لابد أن تكون هي تلك التي توافق أصول الشرع وتوافق قواعده. Dan sunnah yang baik itu sudah tentulah sesuatu yang muwafaqah, yang berbetulan dengan apa yang ditunjukkan oleh syarak dan apa yang muwafaqah dengan kaidah syarak. الحديث الآخر الذي نريد أن نذكره في هذا السياق هو قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dan hadis yang satu lagi pula yang perlu untuk kita beri perhatian adalah perkataan Nabi yang baginda Nabi mengatakan, sesiapa yang mereka-reka perkara baharu di dalam agama yang tidak ada asalnya di dalam agama, maka ianya akan ditolak. وهذا الحديث الشريف قال العلماء إنه يعبر عن قاعدة من أهم قواعد الدين. Dan hadis ini adalah merupakan, yang disebutkan oleh Nabi ini adalah sepenting-penting kaidah agama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث نفهم منه كما في لفظه أن من أحدث في الشريعة
في أمرنا هذا يعني في الشريعة ما ليس منها يعني ما كان غريبا عنها فهو مردود عليه غير مقبول. Dan dalam hadis ini difahami oleh kita bahawa sesiapa yang melaksanakan atau mereka perkara baharu yang tidak ada sandarannya, tidak ada asalnya daripada agama, maka itu yang ditolak. ومفهوم الحديث يعني ما يتعلق بما سكت عنه في الحديث يفهم منه أن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. Dan yang difaham daripada hadis tersebut bahawa sesuatu yang tidak disebut daripada dalam agama, tak disebut dalam nas, tetapi dilaksanakan tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam nas syarak yang asal, maka ianya tidak ditolak. إذن لو أردنا أن نفهم الحديث الأول الذي هو كل بدعة ضلالة فلا يجوز لنا أن نفهمه وحده بل لا بد علينا أن نفهمه بضميمة الحديثين الآخرين معه. Jadi hadis yang satu yang kita bacakan tadi tidak boleh hanya kita gunakan hadis tersebut sahaja dengan makna keseluruhan perkara baharu itu adalah bid'ah, tetapi perlu kita gabungkan dua hadis lagi yang telah kita bacakan tersebut untuk memahami makna hadis yang pertama. وعلى ذلك فقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الحديث الأول الذي هو كل بدعة ضلالة من العام المخصوص، العام الذي دخله الخصوص بدلالة الحديثين الآخرين. Maka hadis yang pertama tadi yang disebutkan dengan perkataan kul itu difahami oleh para ulama usul dengan makna am maksus, yakni hadis yang umum yang dikhususkan dengan perkara tertentu tadi dengan dua nas yang telah disebutkan tadi. فظاهر الحديث الأول أنه يشمل كل أنواع البدع والحديثين الآخرين يدلان على أن هناك صنفا من أصناف البدع ترضى عنه الشريعة وتقره وتستحسنه، فلا بد أن نخصص العموم الأول بدلالة الحديثين الآخرين. Jadi dengan hadis yang pertama yang disebutkan tersebut itu seolah-olah difahami oleh seseorang bahawa ianya mengumumkan seluruh perkara yang baharu itu ditolak, tetapi dua hadis yang lain itu yang dibacakan tadi itu mengkhususkan kembali, bermaksud ada perkara di dalam agama yang tidak ditolak secara total, tetapi sebaliknya ianya diterima jika tidak bertentangan dengan nas syarak. وبعض العلماء قال ليس الحديث من قبيل العام المخصوص بل هو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. Sebahagian lagi ulama mengatakan bahawa hadis kullu bid'atin dalalah itu bukanlah termasuk dalam bab. أنا أشرح أولا بقى الفرق بين الاثنين. أيوة. صح وبعدين تكمل أنت. أنا أكمل أولا بعدين. تفضل. Kullu bid'atin dalalah, kata Maulana Syekh, sebahagian ulama mengatakan bahawa ianya bukan dengan makna am maksus, tetapi dengan makna am urida bihil khusus. Ada dua istilah yang perlu tuan-tuan faham dengan baik. ما الفرق بين المصطلحين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ Apa beza di antara dua istilah yang penting ini? العام المخصوص يريد به المتكلم ابتداء استغراق كل الأفراد التي ينطبق عليها العموم. Am maksus dimaksudkan dengan am maksus. Penuntut ilmu kena catat ini. Am maksus ditentukan oleh pengucap tersebut dengan perkara disebutkan oleh beliau dengan makna umum pada permulaan ucapan beliau. ثم بعد ذلك يستثني من هؤلاء الأفراد من أراد ويخرجهم عن الحكم ويجعل لهم حكما آخر. Dan kemudian didatangkan dengan nas yang lain mengkhususkan dan mengasingkan dan mengecualikan keumuman ucapan yang pertama tadi dengan nas yang selainnya. فإذا قلت مثلا أعطي كل واحد من الحضور كتابا فأنا أريد بهذا القول أن كل واحد من هؤلاء الحضور يأخذ كتابا معه. Seperti contoh yang diberikan oleh Syekh, contoh seperti saya sebutkan, tolong setiap
di kalangan kalian ni bawa kitab kepada saya. Maka yang dimaksudkan kemungkinan di situ adalah dengan maksud mana-mana ataupun setiap daripada pelajar perlu membawa kitab kepada syekh. ثم أرى بعض الحضور ممن أردت أن أعطيهم الكتاب معه الكتاب فأستثني وأقول إلا من كان معه نسخة منه فلا تعطيه. Oh tadi silap. Syekh nak bagi kitab. Saya akan bagi kitab kepada setiap ni. Dan kemudian dia kata, Maulana Syekh kata, kemudian saya tengok ada seorang yang dah ada kitab tersebut, lalu Maulana mengatakan bahawa kalau begitu saya akan bagi melainkan kepada yang ada kitab tersebut saja sudah ada di tangannya, maka dia dikecualikan daripada keumuman sebutan pertama yang beliau akan memberikan kitab tersebut. أما العام الذي أريد به الخصوص فالمتكلم به لا يريد عمومه ابتداء بل هو يريد بعض الأفراد وإن عبر بتعبير يفهم منه أنه أراد كل الأفراد. Manakala am urida bihil khusus itu dengan makna pengucap tersebut ketika mula mengucapkan tersebut lagi telah meletakkan dengan maksud yang tertentu dengan pengkhususan dan cuma difahami oleh orang yang mendengar seakan-akan sebutan tadi disebut secara umum. ومثاله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فهذه العقوبة لم تدمر في الواقع الكون كله بل دمرت جزءا مخصوصا وهي الديار المتعلقة بالقوم المعاقبين. فالله سبحانه وتعالى حينما عبر عن ذلك وقال تدمر كل شيء بأمر ربها هي لم تدمر كل شيء ثم استثنينا من هذه الأشياء التي دمرت أشياء معينة، بل هي لم تدمر ابتداء إلا أشياء مخصوصة، والتعبير خرج ابتداء يريد الدلالة على أنها لم تدمر إلا أشياء مخصوصة وإن كان التعبير جاء بلفظ عام، فهذا من قبيل العام المراد به الخصوص. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam nas syarak disebutkan tudammiru kulla syai'in. Allah menghancurkan setiap, kalau diterjemahkan itu dengan setiap perkara. Adakah itu dimaksudkan? Tidak. Adakah semua perkara ataupun kampung yang melakukan kebaikan juga dihancurkan oleh Allah? Atau hanya Allah mengkhususkan kepada kampung yang melakukan atau tempat yang melakukan maksiat kepada Allah? Dan yang dikhususkan oleh Allah hanya kepada kampung atau tempat yang melakukan maksiat kepada Allah. Jadi bermaksud di sini perkataan kullu itu bukan dengan makna Allah menghancurkan seluruh tempat, tetapi sebaliknya pada permulaan kalam Allah Ta'ala itu sendiri Allah telah memberi maksud dengan makna yang tertentu, yakni Allah akan menghancurkan kampung yang tertentu. Walaupun kul disebut di situ, maka ini dengan maksud ditujukan kepada makna tertentu, maka ini termasuk dalam bab am urida bihil khusus. وعلى كل حال سواء كان هذا الحديث من قبيل العام المخصوص أو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص فعلى جميع التقديرين هو لا يراد به ظاهره من استغراق كل أنواع المحدثات. Macam mana pun kata Maulana Syekh, kalaulah hadis tadi dimaksudkan dengan hadis tersebut am maksus atau am urida bihil khusus, dengan kedua-dua pandangan para ulama yang berbeza sekalipun, tetap kedua-duanya tidak mengatakan bahawa hadis tadi diumumkan kepada semua bid'ah itu dianggap sebagai dalalah. إذا نظرنا إلى الألفاظ النبوية واستنبطنا منها ما يساعدنا في فهم حقيقة البدعة، فهيا بنا نرى السلوك النبوي بعد أن رأينا اللفظ النبوي، بعد أن سمعنا اللفظ النبوي. Jadi setelah mana kita telah melihat kalam-kalam Nabi SAW yang menunjukkan kepada makna tersebut, sekarang kita lihat pula bagaimana aplikasi Nabi sendiri dalam melaksanakan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. أحكي لكم بعض المواقف من السيرة النبوية ومن سلوكيات الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها. Dan aku akan ceritakan kepada kalian bagaimana yang diambil daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan apa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan bagaimana baginda Nabi menghadapi dengan masalah dan juga isu tersebut. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الصحابة كان إذا تأخر أحدهم عن الصلاة فدخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الصلاة فإن من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يشير للداخل بأصابعه ليعلمه كم قد صلوا من الركعات فيشير بإصبع أو باثنين ليعلمه أنه قد فاته ركعة أو ركعتان. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz ibn Jabal, diceritakan bahawa pada zaman Nabi SAW, para sahabat ketika mana menunaikan salat dengan baginda Rasul SAW, ketika datang sahabat yang lain yang datang lambat, maka sahabat yang telah berada di dalam salat tersebut akan mengisyaratkan dengan jari mereka berapa rakaat yang masih berbaki dan seumpamanya, atau telah mereka laksanakan berapa rakaat salat dengan Rasulullah, maka diisyaratkan dengan satu, maka dimaksudkan dengan ada satu lagi rakaat ataupun baru satu rakaat dilaksanakan, atau dengan dua dan seumpamanya. فقال معاذ رضي الله عنه سآتي الصلاة وسأتابع النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال وجدته عليها دون أن أتقصد أن أعرف كم فاتني ثم أقضي ما فاتني بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Muaz bin Jabal mengatakan bahawa aku ingin melaksanakan dengan cara yang lain sedikit, yaitu dengan masuk terus ke dalam solat tersebut tanpa melihat kepada yang memberikan isyarat dan seumpamanya, melaksanakan solat dengan Nabi, dan setelah Nabi bagi salam saya akan sempurnakan solat tersebut dengan sendiri tanpa melihat dengan isyarat-isyarat tersebut. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ قال إنه قد سن، تذكروا حديث من سن سنة حسنة، إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. Maka ketika mana Nabi mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz tersebut, lalu Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Muaz ini telah menunjukkan contoh tauladan kepada kalian dengan cara tersebut, maka lakukan seperti yang dilakukan olehnya. الواقعة التالية هي ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في الصلاة فرفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bin Al-Khadij, mengatakan bahawa ketika mana solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku, ketika Nabi bangun daripada rukuk dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, فقال رجل ممن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Lalu bangun sahabat yang turut mengikuti menjadi makmum di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menambah dengan ucapan Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fih, ditambah perkataan tersebut. فبعد الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الرجل الذي قال هذا. Setelah bagi salam, maka baginda berpaling lalu bertanya, siapa yang tadi yang sebut perkataan tersebut? فقال الرجل أنا. Maka lelaki tadi menjawab, saya yang menyebut ya Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 39 ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها. Kata Sayyidina Rasul, saya telah melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut menulis pahala yang telah kamu bacakan tersebut. الواقعة الثالثة هي ما حصل لسيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه عندما كان قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر.
Yang ketiga, peristiwa ketiga adalah peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Khubayb radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau telah membunuh Harith ibn Amir di dalam peperangan Badar. ثم وقع خبيب أسيرا لدى بني الحارث بن عامر. Dan Sayyidina Khubayb ditawan dalam satu peperangan, dan kemudian keluarga ataupun pihak yang tanggung jawab dengan Harith ibn Amir menahan beliau. فأوثقوه ثم قدموه ليقتلوه. Mereka mengikat tangan beliau lalu dibawa beliau untuk dibunuh. فقال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين. Maka kata Sayyidina Khubayb, biarkan saya untuk saya laksanakan solat terlebih dahulu. ثم قال إنه لم يرد أن يطيل هاتين الركعتين حتى لا يظن هؤلاء الكفار أنه يخاف من القتل فتجوز فيهما. Dan beliau tidak memanjangkan solat tersebut, 2 rakaat solat tersebut, kerana bimbang musyrikin mengatakan bahawa beliau ini takut dibunuh, lalu memanjangkan solat, lalu beliau memendekkan solat tersebut untuk diselesaikan dengan segera. فسن لنا بذلك سنة صلاة ركعتين لكل من كان سيقتل صبرا، والقتل بالصبر هو قتل كل ذي روح يوثق يوضع في الأغلال حتى يقتل. Dan maka beliau, yakni Sayyidina Khubayb, telah menunjukkan sunnah kepada kita semua, kepada sesiapa yang akan dibunuh sabran. Apa makna dimaksudkan dengan yang nak dibunuh dengan sabran? Sabran dengan makna orang itu dibunuh dalam keadaan diikat tangannya. Yang siapa saja yang ada roh dibunuh dengan cara diikat tangannya ataupun dibelenggu, maka itu dikira sebagai qatlu sabran. Maka dia telah menunjukkan sunnah tersebut, solat sunat sebelum dibunuh. الواقعة الرابعة والأخيرة هي قصة ذلك الرجل الأنصاري من الصحابة الذي كان يؤم الصحابة في مسجد قباء. Dan yang keempat, kisah yang keempat kenaan dengan perkara yang dilakukan oleh sahabat adalah seorang lelaki yang menjadi imam, yang apa yang dilakukan oleh beliau ketika beliau menjadi imam kepada para sahabat di Masjid Quba. وكان ذلك الرجل الأنصاري يصلي ويقرأ في كل ركعة يصلي بالناس فيها، يقرأ فيها بقل هو الله أحد، يأتي بقل هو الله أحد ثم يقرأ بسورة أخرى بعدها. Dan beliau ini, yakni sahabat ini, menjadi imam dengan melaksanakan setelah membaca Fatihah, maka beliau akan membaca qul huwallahu ahad pada setiap rakaat. Setiap rakaat akan baca qul huwallahu ahad dulu, baru baca surah yang lain. فرجعه الصحابة في ذلك ورفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. Lalu baginda Nabi memanggil beliau disebabkan kerana ada laporan daripada para sahabat terhadap perkara tersebut yang dianggap pelik. Lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada beliau, kenapa kamu lakukan demikian? Sahabat tadi menjawab bahawa kerana saya menyukainya ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi mengatakan, kecintaanmu kepada surah itu dan bacaan itu akan menyebabkan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. ما الذي حصل في هذه الوقائع التي ذكرناها؟ Apa yang berlaku yang kita dapat faham daripada apa yang telah kita sebutkan? معاذ سن سنة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Sayyidina Muaz telah menunjukkan sunnah yang mana kamu tidak sempat dengan, yang kamu sempat solat dengan Nabi lakukan, yang tidak sempat kamu tambahkan rakaatnya. الرجل الصحابي في إحداثه الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع أحدث ذكرا في الصلاة لم يأتي في السنة ابتداء. Dan sahabat yang kedua mendatangkan dengan zikir yang tidak disebut oleh Nabi SAW, kemudian dibacakan di dalam salat. خبيب ابتكر وأحدث صلاة الركعتين للأسير الذي أوشك على القتل وأشرف عليه. Sayyidina Khubayb
menunjukkan bahawa beliau melaksanakan 2 rakaat salat sunat sebelum dibunuh. الرجل الأنصاري داوم على عبادة مخصوصة في وقت مخصوص بكيفية مخصوصة لم تأتي في السنة ابتداء. Dan seorang lelaki tadi yang menjadi imam di Masjid Quba tersebut mendatangkan dengan ibadah yang khusus pada waktu yang khusus di tempat yang dengan ibadah yang khusus tersebut yang tidak disebutkan dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا فهمنا حديث الباب الذي هو كل بدعة ضلالة على ظاهره لوجب علينا أن نحكم على هؤلاء جميعا بأنهم مبتدعة ضلال والعياذ بالله. Kalau kita faham kullu bid'atin dhalalah itu maknanya setiap bid'ah itu adalah sesat, maka lazim dengannya kita akan kata sahabat yang melakukan tadi juga mereka adalah sesat dan menyesatkan. Ini adalah jauh daripada kebenaran. ليسوا كذلك قطعا، فهم نقلة الشريعة الذين عاينوا الوحي وعاينوا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا مرادات الشرع. Maka sudah tentu kita tidak akan melakukan dan mengatakan demikian, kerana para sahabat adalah penyebar dan pembawa syariat Nabi dan penukil apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam syariat. حتى إن بعض العلماء يرى أن قول الصحابي من جملة الأدلة الشرعية. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan bahawa pandangan atau ucapan para sahabat itu juga adalah termasuk daripada sumber hukum syarak. فنستطيع أن نفهم من هذه الوقائع التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم أن إحداث شيء في العبادة لا يكون من الضلالات إذا كان من جنس هذه العبادة. Dan difaham kita daripada apa yang dilakukan tersebut oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka ibadah tersebut ataupun sesuatu yang dilaksanakan dalam agama ini tidak dikira sebagai sesuatu yang sesat selagi mana ianya masih lagi termasuk di dalam jenis ibadah yang dibenarkan oleh syarak. ولا يكون من الضلالات إذا كان موافقا للشرع. Dan tidak juga akan menjadi bid'ah yang sesat kalau ianya bersepakat ataupun beserta dengan apa yang dibenarkan oleh syarak. يأتي بعض الناس وقد رأينا هذا مسطورا في الكتب، ليست الكتب التي هي معتمدة عند أهل السنة، إنما الكتب التي تكتبها بعض الطوائف التي لها أفهام خاصة للشريعة هي بعيدة عن أفهام العلماء. Dan kita telah melihat apa yang dilakukan oleh sebahagian orang yang mereka ini menulis yang jauh daripada kefahaman para alim ulama. يقول أصحاب هذه التعليقات على أمثال هذه الأحاديث إنها لا تدل على استحسان شيء من البدع، بل إن كل بدعة ضلالة، وهذه الأحاديث خارجة عن النزاع وخارجة عن محل الدعوة. Dan penulis tersebut mengatakan bahawa hadis-hadis yang dibacakan tadi, contoh-contoh yang diberikan tersebut, itu sebenarnya terkeluar daripada perbahasan dan juga perselisihan kita. Karena bagi dia, penulis tersebut mengatakan bahawa setiap bid'ah tetap dalalah. Cuma yang masalah tadi yang dibincangkan itu sebenarnya terkeluar daripada tajuk perbincangan dan bukan dimaksudkan dengan hadis. يقولون هذه الأحاديث لا تفيدكم يا معشر المبتدعة. Dia kata hadis ini tidak akan memberi manfaat dan memberi faedah kepada kalian wahai para ahli bid'ah, kata kita lah. لأن مشروعية هذه الأشياء المذكورة في هذه الأحاديث إنما جاءت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابها عليها، فهو الذي رأى معاذ يفعل فسكت عنه وأقره ودعا إلى فعله، وهو الذي عرف أن ذلك الرجل قد قال سمع الله ربنا ولك الحمد فاستحسن فعله، وهو الذي أقر ذلك الرجل الذي كان يكرر قل هو الله أحد وبشره بالجنة. فالمشروعية لم تأتي من أفعال الصحابة، إنما أتت من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. Dan kata lelaki tersebut, penulis tadi mengatakan bahawa yang kamu bagi contoh tadi tidak kena langsung dengan maksud bid'ah yang dilarang, karena kesemua mereka tadi melaksanakan perkara tadi. Yang pertama, contoh pertama tadi iaitu orang yang, saya tak ikut turutan,
melaksanakan ibadah, contoh Sayyidina Muaz bin Jabal menunjukkan cara untuk masuk ke dalam solat dan bagaimana cara dilakukan. Seorang sahabat lagi menunjukkan bagaimana zikir tadi ditambah, dan seorang lagi melakukan perkara yang telah kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Kesemua tadi berlaku pada zaman Nabi, dan Nabi melihat perkara tersebut dan Nabi mengikrarkan perkara tadi. Jadi kata penulis tadi, semua contoh tadi itu bukan menjadi dalil. Yang jadi dalilnya adalah ikrar Nabi dengan apa yang telah mereka lakukan, bukan apa yang mereka lakukan tersebut. وأنا أقول هذه مغالطة مكشوفة أو نظرة عوراء إلى النصوص الشرعية. Dan aku katakan, kata Maulana, ini adalah penipuan kepada nas syarak dan kefahaman yang sesat yang mana dilakukan dengan mata yang buta sebelah. فإن هذا الفهم وهذا التعليق يريد أن يقصر إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة على مجرد فعلهم. Dan ini seolah-olah ingin mengatakan bahawa ikrar Nabi tadi dibenarkan ketika hanya sekadar melihat kepada perbuatan tadi secara dengan perbuatan itu semata-mata. وليس الأمر كذلك. Dan bukan itu yang dimaksudkan. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم على الفعل وكان لهم على أمر آخر وهو المبادرة إلى الإحداث قبل مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام إدخالا لهذه الأفعال تحت العمومات الشرعية. Tetapi ada dua yang difahami, yang diambil daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perbuatan Nabi mengikrarkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Yang kedua adalah menjelaskan kepada kita bahawa dibenarkan di dalam syarak untuk melakukan sesuatu amalan tersebut sebelum merujuk kepada Nabi terlebih dahulu, kemudian baru Nabi ikrar. Maksudnya melakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqraru hujjah. Dan ikrar itu adalah hujjah. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu tidak akan bersepakat dengan perkara yang batil. لأنه لو جاز أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره على الباطل للزم أنه يؤخر البيان عن وقت الحاجة. Maka kalaulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi tidak mengikrarkan dengan ataupun tidak ikrar dengan perkara yang batil, maksudnya tidak menjelaskan dan tidak menerangkan dengan perkara yang tersebut, maka ianya akan masuk kepada masalah ta'khirul bayan an waqtil hajah, maksudnya mentakhirkan penerangan hukum pada waktu yang diperlukan. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah khiyanatun liwadhifatil balagh. Dan ta'khirul bayan an waqtil hajah, melambatkan penerangan ketika sampai masa yang perlu diterangkan hukum tersebut. Kalau ianya salah, maka ianya termasuk daripada khianat terhadap urusan penyampaian hukum Allah Ta'ala kepada umat. Hasyahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mustahil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna qala al-ulama, 'ammatul ulama, jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf, innal bid'ata تطرأ عليها أحكام 5 فقد تكون تارة محرمة وقد تكون تارة مكروهة وقد تكون تارة واجبة وتارة مندوبة وتارة مباحة. Dan maka karena itulah para ulama memahami daripada hadis berkenaan dengan bid'ah ini, maka ianya terbahagi kepada 5 perbahasan hukum, 5 hukum hakam syarak. Dan kadang-kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang haram, kadang-kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang sunnah, dan kadang-kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang wajib, dan kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang makruh, dan kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang harus. فكل أمر محدث إذا أردنا أن نعرف في أي مرتبة من مراتب البدع هو ننظر إلى علاقته بالنصوص الشرعية، فإذا كان مضادا لها كان محرما كالبدع الاعتقادية. Dan setiap bid'ah yang berlaku, perkara baharu yang berlaku, maka perlu dirujuk kembali kepada nas syarak untuk kita melihat semula. Ketika mana perkara baharu tadi bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh syarak, maka ianya termasuk dalam bid'ah yang haram, seperti bid'ah di dalam akidah. وإذا كان مضادا لها
ولكن هذه القواعد الشرعية أو النصوص الشرعية لم تلزم المكلفين بالترك على سبيل الحتم وإنما على سبيل الترجيح كانت مضاداتها مكروهة. Dan kalau jika mana yang dilakukan perkara baharu tersebut itu tidaklah bertentangan dengan syarak, cuma disuruh tinggal tadi dengan jalan yang terjih, maka ketika tersebut ianya menjadi bid'ah yang makruh. وإذا كانت هذه المحدثات من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كانت واجبة. Dan kalaulah perkara baharu tersebut termasuk dalam perkara yang tidak akan sempurna sesuatu itu melainkan dengan melaksanakannya, maka perkara baharu itu adalah perkara yang wajib. نعم عندنا من البدع ما هو واجب. Dalam syarak ada perkara baharu yang wajib dilaksanakan. هل علم النحو على الوجه الذي ندرسه الآن في المقررات الدراسية في قطر الندى والألفية ونحو هذا هل هو مما جاء به الكتاب والسنة؟ Dan pengajian nahwu contohnya yang kita mengaji dalam Qatrun Nada, dalam Alfiyah dan seumpamanya, adakah ada dalam hadis Nabi SAW pengajian dengan kitab-kitab tersebut? هل فن أصول الفقه الذي ابتكره الإمام الشافعي استقراء لفهوم الصحابة قد جاءت به النصوص؟ Dan adakah pengajian usul fiqh yang telah dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang dilakukan penulisannya oleh Imam Syafi'i diambil daripada kefahaman para sahabat Nabi, itu dilakukan, ada dalam sunnah Nabi SAW. هل الحجج الكلامية التي نرد بها على شبهات المخالفين للشريعة والملحدين قد أثرت عن السلف؟ Dan adakah perkara baharu yang mana tersebar di dalam kalamnya para ulama dan yang untuk menolak syubhat-syubhatnya orang-orang yang membawa kefahaman yang salah dalam agama? لكن فهم النصوص ومعرفة لسان العرب وتثبيت أركان الشريعة موقوف على هذه العلوم وأمثالها، فكانت واجبة لأن الواجب وهو الحفاظ على الشريعة وفهم مراد الله منها لا يتم إلا بالأخذ بمثل هذه العلوم. Tetapi untuk memahami syariat maka perlu kepada ilmu nahwu, perlu kepada pemahaman tentang usul fikih, perlu kefahaman tentang perbahasan tentang ilmu akidah dan seumpamanya. Maka memahami dan juga mempertahankan dan menjaga agama Allah itu hukumnya wajib. Maka ketika itu mempelajari apa yang telah disebutkan tadi, maka ianya juga adalah wajib. وربما تكون مندوبة إذا كانت لم ينص عليها بخصوصها لكنها داخلة تحت نص شرعي. Dan kadang-kadang ianya boleh menjadi sunnah kalau ia tidak masuk ke dalam nas yang masuk secara khususnya, tetapi ia termasuk di dalam apa yang disebutkan secara umum dalam nas syarak. وربما تكون مباحة إذا لم يكن لها أي تعلق أصلا بالنصوص الشرعية، كمثل أننا نأكل بيدنا أو نأكل بواسطة الملاعق والسكاكين، كمثل أننا نركب السيارات هذه التي لم تكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح، كمثل أننا نستعمل التليفون المحمول، كمثل أصناف الطعام والشراب. كل هذه من الأمور المباحة، من البدع المباحة. Dan ada juga yang tidak ada terus dalam hukum syarak dan juga tidak disebut dalam nas syarak, hukum syarak. Dalam nas syarak seperti yang kita lakukan pada zaman sekarang, telefon, makan dengan makan guna tangan ataupun guna dengan sudu dan seumpamanya, naik kenderaan dan seumpamanya, yang tidak ada pada zaman Nabi SAW perkara-perkara tersebut, dan ianya tidaklah terdapat nas yang melarang perkara tersebut, maka ianya termasuk dalam perkara baharu yang harus. وهنا أمر خطير جدا أريد أن أنبه عليه، يلزم من يقول بتوسيع مفهوم البدعة الضلالة. Dan ini ada perkara yang sangat-sangat penting yang perlu untuk kita memahami, untuk kita meletakkan kepada kefahaman yang luas tentang maksud bid'ah. أنا أجزم أن أصحاب هذا القول لا يريدونه ولا يقصدونه لكنه لازم لهم. Dan yang menyebutkan kata Maulana Syekh
bahawa orang yang menyebutkan bid'ah ini semuanya adalah perkara yang sesat dan menyesatkan itu, walaupun mereka kemungkinan tidak bermaksud dengan perkara tersebut, tapi ianya lazim bagi mereka. والقاعدة المنطقية تقول إن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. Ini karena kaedah mantik menyebutkan butlanul lazim, butlanul malzum, yakni batalnya lazim maka akan membatalkan malzum. أفعال المكلفين، هذا سؤال، أفعال المكلفين هل هي محصورة أو غير محصورة؟ Af'al mukallafin, yakni perbuatan mukallaf. Waqa'i', yakni perkara realiti yang berlaku, dan juga af'al mukallafin, yaitu perbuatan mukallaf ini, adakah dia termasuk dalam perkara yang ada haknya yang tertentu ataupun perbincangan dalam bahagian yang tertentu? Ya, kata Muhammad. طيب الجواب بديهي، أفعال المكلفين قطعا ليست محصورة. Dan jawabnya mudah. Minta maaf tadi saya silap terjemah tadi. Yang ini syaitannya, adakah af'al mukallafin ini mahsurah, yaitu hanya ada amalan-amalan yang tertentu sahaja yang tidak boleh keluar daripada itu? Maka jawapannya, kata Maulana Syekh, jawapannya mudah, yaitu sudah tentulah amal mukallaf ini tidak tertentu dengan sesuatu amalan sahaja dan ianya luas. والنصوص الشرعي محصورة، الكتاب القرآن الكريم آياته معدودة بين دفتي المصحف، السنة المطهرة موجودة في دواوين معينة محصورة، فالنصوص محصورة. Manakala nas mahsur, maksud nas ini ada haknya, karena Quran ada ayatnya berapa saja ayat, dan seumpamanya, dan hadis pun ada bilangannya, maksudnya mahsur. أنا أعتقد أن كل مسلم صادق في إسلامه يعتقد ويجزم أن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان. Dan saya pasti dan yakin setiap orang Islam pasti akan mengatakan bahawa Islam ini adalah agama yang sesuai pada setiap zaman dan tempat. وأنها قد جاءت لتجيب عن يعني كل سؤال يشغل بال المسلم في أي زمان أو أي مكان. Dan sudah tentu Islam akan mampu untuk menjawab apa sahaja persoalan yang terlintas dalam fikiran seorang muslim tersebut di mana-mana zaman dan di mana-mana tempat sekalipun. بل إن علماء الأصول يقولون ليس هناك فعل من أفعال المكلف إلا ولله فيه حكم. Dan sehingga para mujtahidin dan para ulama menyebutkan bahawa tidaklah bagi setiap perbuatan mukallaf tersebut melainkan Allah telah menerangkan hukum padanya. كيف يجيب المحصور عن غير المحصور؟ Macam mana kita nak jawab dengan masalah اللي هي النصوص يعني عن غير المحصور اللي هي أفعال. Macam mana kita nak jawab dengan nas yang hanya ada bilangan tertentu? Bagaimana nak diaplikasikan dengan af'al perbuatan mukallaf yang tidak terbilang banyaknya? نحن لا إشكال عندنا، لأننا نقول إن عمومات الشريعة وإطلاقات الشريعة تجيب عن غير المنصوص عليه. Dan kata kita tidak ada masalah. Kenapa? Kerana keumuman nas syarak dan mutlaknya nas syarak itu tentu akan menjawab perkara yang tidak ada misalnya yang sebelumnya. والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. Karena kaidah telah menyebut al-'am yabqa ala umumih hatta jaa ma yukhassisuh, yaitu umum itu akan kekal dengan keumumannya sehinggalah datang sesuatu yang mengkhususkan keumuman tersebut. Wa anna al-mutlaq yabqa ala itlaqih hatta ya'ti ma yuqayyiduh. Dan annal mutlaq yabqa ala itlaqihi hatta ma jaa ma yuqayyiduh. Dan yang mutlak pula itu sudah tentu akan kekal dengan kemutlakannya sehinggalah datang sesuatu yang mengkaitkan dan yang mengikat kemutlakan tersebut. Wal iskal innama yatawajjah ala ashab al-ittijah al-akhir. Dan muskilah ini akan berlaku ketika mana kita nak berhadapan dengan satu lagi kelompok. Karena qaulahum
إن ما لم تأتي به الشريعة بخصوصه يعتبر بدعة مآله إلى القول بزمنية الشريعة وأنها ليست صالحة لكل زمان ومكان وأنها محصورة محدودة بعصر معين ومعطيات عصر معين ولا تفي بمعطيات عصور أخرى. Dan masalah kepada kelompok yang mengatakan, kata Syekh, kepada kelompok yang mengatakan bahawa sesuatu yang disebutkan oleh Nabi tersebut adalah didatangkan dengan makna yang khusus kepada waktu tersebut. Secara khususnya, maka ini sudah tentu akan menyebabkan kita akan faham dengan kelaziman ucapan mereka tersebut bahawa syariat ini hanya sesuai pada zaman tersebut sahaja. Tidak pada setiap zaman diturunkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. هم لا يقولون ذلك ولا يعتقدونه لكنه لازم لمذهبهم لا محالة. Dan mereka mungkin tidak akan menyebutkan perkataan tadi. Mereka tidak hanya mengatakan, maksudnya kelompok yang menyebutkan demikian, kita katakan bahawa, kata Maulana Syekh, mereka tidak pun mungkin bermaksud dengan maksud tersebut, seolah-olah meletakkan agama ini hanya sesuai pada zaman tertentu sahaja. Tetapi kelaziman dengan apa yang mereka ucapkan tadi adalah seperti yang tadi. وظهور بشاعة هذا القول كاف لرده. Dan zahirnya dengan keburukan fahaman ini sudah memadai untuk kita menolak pandangan tersebut. ولذلك قد نص العلماء من المذاهب المختلفة المتبوعة على أن البدعة تطرأ عليها الأحكام الخمسة. Sebab itulah para ulama telah menyebutkan, yang disebut oleh para ulama dalam mazhab yang 4, mengatakan bahawa bid'ah itu sendiri terbahagi kepadanya 5 hukum. من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Para ulama Hanafiyah, para ulama Malikiyah, para ulama Syafi'iyah dan para ulama Hanabilah berpandangan dengan demikian. وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام وإمام الدنيا الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه. Dan yang paling utama adalah Syekhul Islam, Imam Dunia, Syekhul Islam wal Muslimin, yaitu Al-Imam Al-Muttalibi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang berpegang dengan pandangan tersebut. حيث يقول فيما رواه عنه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء, yang seperti mana disebutkan dengan riwayat Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatil Awliya bagi kalam Al-Imam Syafi'i, al-muhdatsatu minal umuri ala darbain. Beliau mengatakan bahawa yang baharu, perkara baharu di dalam agama ini ada 2 jenis. Ahaduhuma yukhaliful kitab was sunnah wal athar wal ijma'. Yang pertama bercanggah dengan Al-Quran, yang bercanggah dengan hadis dan bercanggah dengan ijma'. Fahadhihi hiya al-bid'atu ad-dhalalah. Dan itu adalah bid'ah yang sesat. Wathaniyah ma uhdithat min al-khair la khilaf fihi li wahidin min hadhihi al-ashya'. Dan yang kedua bahagiannya adalah perkara baharu yang tidak bercanggah dengan perkara yang disebutkan tadi, Al-Quran, sunnah dan juga ijma'. وهذه محدثة غير مذمومة. Maka ini adalah perkara baharu yang tidak dicela. انتهى كلام الإمام الشافعي. Maka tamat kalam Imam Asy-Syafi'i. وعليه فنستطيع أن نخلص بعد هذا التطواف السريع إلى أن البدعة المذمومة هي ما ليس لها أصل في الشرع يرجع إليه. Jadi setelah kita dah berjauh tadi, hadis dengan cerita kaza fahamlah, nah, yang tu semua akan balik semula kepada apa? Maksud bahawa kita faham bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada sandarannya di dalam syarak. Amma ma kana lahu aslun fi asy-syar'i yurja'u ilaihi fa tasmiyatuhu bil bid'ah huwa mujarrad itlaqun lughawi wa laysa itlaqan syar'iyyan. Manakala perkara bid'ah, perkara baharu yang ada padanya sandaran syarak di dalam perkara tersebut, maka diletakkan dengan maksud bid'ah tadi kepada perkara tadi hanya pada sudut lughah sahaja, bukan dengan makna yang dipegang dan yang disebutkan dalam syarak. هناك مسلك آخر في تحديد مفهوم البدعة سلكه بعض العلماء قال فيه إن البدعة تنقسم إلى قسمين.
Dan ada satu lagi jalan pembahagian bid'ah ini yang dipegang oleh sebahagian ulama, yang mana disebutkan oleh mereka bahawa bid'ah itu terbahagi kepada dua. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. Yang pertama disebut dengan bid'ah haqiqiyah, bid'ah haqiqah, dan yang kedua dipanggil dengan bid'ah idhafiyah. فالبدعة الحقيقية هي ما لم يدل عليها دليل أصلا. Bid'ah haqiqiyah yakni bid'ah yang tidak ada dalil secara padanya sejak daripada asalnya. وأما ما لها شبهة دليل فتسمى بالبدعة الإضافية. Manakala yang ada padanya syubhah dalil, yakni ada macam seakan dalil yang menyokong walaupun tidak secara langsung, maka ianya disebut dengan bid'ah idhafiyah. وصاحب هذا المسلك هو الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات. Dan yang berpegang dengan pandangan ini, yaitu membahagikan bid'ah kepada bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah, adalah Syekh Syatibi yang mengarang kitab Al-I'tisam dan kitab Muwafaqat. وليس بالطبع هو الإمام الشاطبي صاحب الشاطبية التي هي في القراءات. هذا واحد وهذا آخر. Dan bukan Imam Syatibi yang kita maksudkan ini Imam Syatibi dalam qiraat, karena ini imam yang lain, dan juga Syatibi yang kita maksudkan adalah sahib Muwafaqat dan sahib I'tisam. هذا الشاطبي غرناطي أندلسي مالكي من علماء المالكية. Dan ini adalah Syatibi yang merupakan orang daripada Andalus dan para kibar ataupun antara ulama besar dalam mazhab Maliki. له شرح على ألفية ابن مالك من أوسع شروحها. Dan beliau ada syarah bagi Alfiyah Ibnu Malik yang terbesar antara syarahannya. لكن مسلكه في فهم البدعة قد هجرته الجماعة العلمية. Tetapi pahamnya tentang bid'ah itu ditolak oleh jamaah para ulama. ورد عليه غير واحد من العلماء. Dan bukan seorang ulama yang menolak pandangan tersebut. منهم الإمام المواق العبدري في كتابه سنن المهتدين في مقامات الدين. Dan antaranya adalah Imamul Mawwaq العبدري من أئمة المالكية الكبار شارح مختصر خليل. Al-Abdari daripada para ulama besar dalam mazhab Maliki yang mengarang dalam kitabnya tersebut سنن المهتدين في مقامات الدين. Sananul Muhtadin fi Maqamatid Din, menolak pandangan Al-Imam Syatibi. قال العلماء إن المواق قد كسر في كتابه هذا شوكة كل من يرى أن ما لم يكن في الصدر الأول فهو بدعة. Al-Imamul Mawwaq Al-Abdari itu telah menolak dan memecahkan kekuatan hujah yang disebutkan oleh Syatibi di dalam kitabnya tersebut, yang disebutkan oleh para ulama pujian kepada Imam Al-Mawwaq. والعجيب أن الشاطبي نفسه قد خالف قاعدته هذه في تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، واستحسن في كتابه الاعتصام أذكارا غير مأثورة بكيفيات معينة وبأعداد معينة وبألفاظ معينة بناء على رؤى منامية. Dan yang ajaibnya, Syatibi sendiri dalam kitab I'tisam bercanggah dengan pandangannya sendiri yang hanya membahagikan bid'ah kepada haqiqiyah dengan idhafiyah. Di dalam I'tisam disenaraikan zikir-zikir dan seumpamanya yang diambil berdasarkan kepada mimpi. ونحن إذا ألزمناه بمذهبه يكون مبتدعا بناء على قواعده هو. Dan kalau kita melakukan demikian, maka kita dikira sebagai mubtadi' berdasarkan kaidahnya Syatibi. وعلى كل حال نسأل الله تعالى المغفرة والرحمة لكل أئمة المسلمين وعلمائهم. Pun begitu, kita mesti perlu untuk meletakkan maghfirah dan rahmah, doa kepada keampunan dan kebaikan kepada seluruh para ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكننا متمسكون بما سارت عليه الجماعة العلمية منذ القدم إلى يوم الناس هذا في فهم نصوص الشريعة. Dan dalam masa yang sama menghormati, dalam masa yang sama mengikuti kelompok yang teramai di kalangan ulama yang mana mereka ini telah menjadi pegangan sejak daripada awal syariat agama Allah Taala sehinggalah ke خاصة وأن هذا التمسك ليس تمسكا عاطفيا أو خطابيا بل هو تمسك مبني على الأدلة والقواعد المقررة. Dan pegangan ini bukanlah sebagai pegangan yang disebabkan karena kecintaan, disebabkan karena
perasaan dalam hati kita sahaja semata-mata, tetapi ianya adalah tamassuk ataupun berpegang dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. ومبني على نصوص واضحة صريحة من السنة المطهرة. Dan ianya terbina dengan nas yang jelas dan sarih daripada sunnah Nabi yang mulia. وليس قولا في الشريعة بمحض الهوى والتشهي. Dan bukan menyebutkan dengan sekadar mengikuti nafsu dan juga keinginan dan kesukaan semata-mata. إذا عرفنا ذلك وتقرر عندنا بعد هذه الجولة فإنه يظهر لكل ذي عينين فساد الفهوم التي تروج لها بعض الجماعات المتطرفة. Dan setelah mana kita melalui perjalanan yang panjang dalam memahami kalamnya Nabi SAW dan pandangannya para ulama tersebut, maka kita akan dapat mengetahui betapa rosaknya kefahaman kelompok yang membawa faham yang bahaya tersebut. والتي تزهد المسلمين في الطاعات بدعوى أنها من البدع والضلالات. Dan menyebabkan dan menyuruh seolah-olah golongan muslim ini untuk merasa malas dan tidak melakukan amal ibadah dengan bimbang, takut berlaku tambahan dalam agama Allah Ta'ala. والتي تهدد الأمن الاجتماعي بطعنها في الثقافات المتوارثة في البلدان المختلفة بدعوى أنها تخالف الشرع والدين. Dan ianya juga akan boleh menyebabkan berlakunya ketidaknyamanan dan tidak aman ke dalam sebuah negara tersebut ketika mereka menuduh ahli negara tersebut yang telah melaksanakan amalan tadi secara maurus, secara warisan tersebut dengan ilmu, tetapi dituduh bahwa mereka ini telah bercanggah dengan syarak dan juga bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. مع أن القاعدة العظيمة الشرعية الفقهية تقول العادة محكمة. Sedangkan kaidah syariat telah menyebutkan al-adah muhakkamah, adat itu muhakkamah, yakni muhakkam, yakni yang muhakkam, ay yurja ilaihi, yaitu dengan maksud diperhatikan dan dijadikan sebagai sandaran. وفي الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Dan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebutkan apa yang dipandang baik oleh golongan muslimin maka ianya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذه الفهوم الضيقة تساعد على بذر بذور الشقاق والفتن بين المسلمين لأن أولئك الطوائف يرون أنفسهم هم أصحاب الحق وغيرهم على باطل وضلال. Dan kefahaman tentang bid'ah ini semuanya dalalah dan seumpamanya tersebut ini akan membawa kesempitan dan juga membawa kepada kepincangan, sebabkan itu mereka akan, karena mereka menganggap bahawa mereka lah pemilik kebenaran tersebut, bertentangan dengan mereka kesemuanya adalah sesat dan menyesatkan. ونحن لن نسكت ولن نسمح لأحد أن يغبش على الفهوم المستقرة للشريعة. Dan kita tidak akan diam ketika mana ada orang yang akan mencarikan dan memporak-perandakan apa yang telah ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. ولا أن يشوش على المسلمين طاعاتهم. Dan kita tidak akan membiarkan orang-orang yang menyebarkan syak ataupun menyebarkan ketidakfahaman kepada golongan muslimin dengan apa yang telah dilakukan. ولا أن يفسد في الدين أو يهدد أمن المجتمع. Dan kita juga tidak akan membiarkan orang yang memecah belahkan kesatuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa mencari keamanan di tempat tersebut. بل سنظل قائمين على البيان. Dan kita akan terus menerang. ومواجهة الفكر بالفكر. Dan kita akan berhadapan dengan fikiran yang mereka keluarkan dengan fikiran, kita juga akan berhadapan dengan mereka dengan pandangan terus. مستمدين من الله سبحانه وتعالى المدد والمعونة. Dan kita memohon bantuannya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأعتذر إذا كنت قد أطلت عليكم فطبيعة الموضوع حساسة ويمكن الآن أن نفتح الباب للأسئلة. Dan sekarang Maulana Syekh mohon maaf kalau ada terpanjang dalam ucapan, dan sekarang diberikan peluang untuk ditanyakan soalan. Soalan. Oh no. Soalan di sini. Soalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh Dr. Ana Ahmad Fadil min Kuala Lumpur. Indi soalan isnani. As-soalul awal yata'allaq biqaidah la tabdi'a fi masailil khilaf. Za'ama ba'dul mutashaddidin fi biladina أن هذه القاعدة لا أصل له في الإسلام وغير معتبر فلهم أن يبدعوا الأعمال التي تقع في الخلاف بين الفقهاء ونرجو منكم الأدلة التي تدل على هذه القاعدة. والسؤال الثاني يتعلق بقضية التوسل والاستغاثة بالأولياء والصالحين بعد وفاتهم. ادعى بعض الناس حتى في ماليزيا أن الاستغاثة بالأولياء والصالحين بعد وفاتهم تعتبر من شرك أكبر مخرج عن الملة. وادعى أنه لو قلنا بجواز الاستغاثة بالأموات للزم ذلك الجواز في الاستغاثة بمثل الأشجار لأنهم يقولون أن الأشجار لا ذنب لها وأنها تسبح الله بتسبيحات معينة. فكيف نجيب بجواب مناسب بمثل هذه الشبهات؟ Jazakumullah khairan. Saya terjemahkan dulu soalan yang ditanya oleh Fadil Ustaz Engku Fadil, iaitu yang pertama berkenaan dengan kaedah la tabdi'a fi masailil khilaf, yakni tidak ada untuk kita nak menghukum bid'ah pada masalah khilaf, dan apa dalilnya. Dan sebahagian yang mutasyaddid ataupun yang sifat keras di Malaysia ini, mereka menolak kaedah tersebut dan mengatakan bahawa ianya tidak muktabar dan tidak ada dalam Islam. Dan lalu Al-Fadil Syekh Al-Ustaz Engku Fadil mohon kepada Maulana Syekh untuk membahaskan tentang perkara tersebut. Dan yang kedua, iaitu berkenaan dengan kelompok mutasyaddidin ini ataupun yang bersifat keras ini, Wahabi dan seumpamanya, mereka mengharamkan tawassul dengan istighasah dengan si mati. Dan kemudian bahkan mereka mengatakan kalaulah dibolehkan untuk bertawassul dengan si mati, maka sudah tentu boleh juga kita minta tawassul dengan pokok dan seumpamanya, kerana pokok lagi tak ada dosa dan seumpamanya. Ini kefahaman mereka. Jadi itu diringkaskan untuk difahami. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yani ana ashkur al-akh al-karim ala hadha as-su'al al-muhim. Dan saya mengucapkan terima kasih kata Maulana Syekh kepada saudara yang mulia iaitu Al-Fadil Ustaz Engku Fadil atas soalannya yang penting. لكن قبل أن أجيب في الحقيقة لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أقول إن هذه الشبهات مضحكة. Dan sebelum aku jawab soalan ni, aku bagi tahu kata syubhat ni memang lawak, saya kata. أما إنكار قاعدة أنه لا تبديع في مسائل الخلاف فهذا الإنكار خطأ. Dan mengingkari kaedah menyebutkan bahawa tidak ada isu untuk membid'ahkan perkara yang berlaku khilaf, mengingkari perkara tersebut ini adalah salah. ووجه الخطأ فيه أنه بذلك كأنه يتعامل مع الأحكام الشرعية العملية على أنها كلها أحكام قطعية. Maka ini akan menyebabkan seseorang yang berpegang dengan pandangan ini melaksanakan dan memahami masalah hukum hakam syarak ini seolah kesemuanya hukum qat'i yang tidak boleh berlaku padanya khilaf. وليس كذلك بل إن عامة الأحكام أحكام الفقه أحكام ظنية. Dan itu bukan sebegitu kefahamannya, kerana kebanyakan daripada hukum hakam syarak ini adalah hukum zanni, bukan qat'i. حتى قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه رأي صواب يحتمل الخطأ.
ورأي غير خطأ يعني في نظري يحتمل الصواب. Dan Imam Syafi'i sendiri menyebut pandangan aku benar, pandangan aku sawab, betul, tapi kemungkinan pandangan orang lain salah. Tapi boleh jadi pandangan orang lain betul salah pada pandangan saya, betul pada hakikatnya. ولما كانت أفهام الناس مختلفة وعقولهم متفاوتة واطلاعهم على أدلة الشريعة ليس واحدا اختلفت أفهام الأئمة المجتهدين في فهم النصوص. Jadi karena perbezaan pada kefahaman, perbezaan pada mutalaah ataupun kajian yang mereka lakukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebab itulah berlakunya perbezaan pandangan di antara a'immah mujtahidin. حتى إنه لا يكون في المسألة دليل واحد. Sehingga ada satu satu masalah yang berlaku perbahasan tadi bukan dengan satu dalil yang. ونرى أن أصحاب المذاهب المختلفة كله يستدلون بذات الدليل ولكن كل واحد منهم يوجهه بفهم معين. Dan kadang saya minta maaf, jadi ada satu dalil tetapi berlaku permasalahan yang banyak dalam satu dalil tersebut. Setiap ulama memahami dalil yang sama, melihat dalil yang sama, tetapi memahami dalil tersebut dengan cara yang pelbagai dan berbeza. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الصحابة الذين أمرهم بألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ففهم طائفة منهم الحديث على فهم معين وفهمته طائفة أخرى على فهم آخر بعضهم وقف على الظاهر وبعضهم فهم التعليل. Dan Nabi tidak menolak kefahaman sahabat yang mana berlaku perbezaan pandangan ketika mana solat asar di Bani Quraiظah. Karena sebahagian di kalangan mereka melaksanakan solat dan sebahagian lagi tidak melaksanakan sehingga sampai ke Bani Quraiظah. Dan Nabi membenarkan kedua-dua pandangan tersebut karena satu memahaminya dengan zahir, iaitu mesti sembahyang sampai ke Bani Quraiظah, satu lagi memahami dengan ta'lil, iaitu illah, iaitu untuk mempercepatkan perjalanan dan seumpamanya bagi sampai ke Bani Quraiظah. Lalu mereka menunaikan solat walau sebelum sampai ke Bani Quraiظah. وكيف نفهم إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ لن أقول فأصاب فقط أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. Dan bagaimana pula kalau nak memahami hadis yang Nabi mengatakan fa in iza ijtahada hakimun fa akhta, maksud kalau seorang hakim mujtahid itu mengeluarkan hukum lalu tersalah, saya tidak sebut yang benar karena yang benar dapat 2 pahala, yang salah pun dapat 1 pahala, kata Syekh. ومن هنا أخذ الأئمة القاعدة المستقرة التي تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. Jadi karena itulah para ulama mengeluarkan kaidah la inkara fi masailil khilaf, tidak ada ingkar pada masalah khilaf. بل قال بعض العلماء إن التبديع والتعصب في مسائل الفروع ضرب من الجنون. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa membid'ahkan dan mengingkari pada masalah furu' ini seolah menganggapkan tidak ada khilaf, hal darbun minal junun, ini termasuk kegilaan sebenarnya. أما القول بإنكار التوسل فهو إنكار لما ذهبت إليه عموم الأمة في مدار تاريخها وشهدت به النصوص. Dan mengingkari dengan tawassul kepada apa yang disebutkan dalam masalah tawassul, ini adalah mengingkari dengan perkara yang telah dipegang oleh para ulama, para umat ini sejak daripada permulaan, dan dia dijelaskan dengan nas, seolah dia mengingkari sekali dengan apa yang disebut dalam nas. بل القرآن الكريم يقول يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Dan Allah Ta'ala sendiri menyebutkan bahawa mulakan dengannya dengan wasilah yang mana yang ianya mendekatkan diri kepada Allah. فمدح من يبتغي وسيلة ليتقرب بها إلى الله دون أن يحدد نوع الوسيلة ولا أفرادها. Dan Allah memuji kepada orang yang mengambil wasilah tersebut tanpa menghadkan bentuk wasilah yang bagaimana diambil. Tak disebutkan bagaimana bentuk yang khusus, bagaimana untuk kita bertawassul dan seumpamanya. أما سوء الظن بالمسلمين وتكفيرهم
بفعل بعضهم للاستغاثة فهذا صنيع الخوارج الذين يأتون بآيات الله التي أنزلها الله في المشركين ويجعلونها في المسلمين. Dan menuduh golongan muslimin ataupun meletakkan hukum yang salah dengan melihat kepada sebahagian yang melakukan kesilapan ketika istighasah dan seumpamanya, maka ini adalah perangainya Khawarij yang mengambil hukum yang zahir daripada Al-Quran yang ditujukan kepada golongan musyrikin dituduh kepada golongan muslimin. وهذه غفلة عظيمة عن وجود قرينة تنفي إرادة الشرك نفيا تاما عن أفعال المسلمين. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada kesilapan dalam memahami, dan ianya telah disebutkan oleh Nabi SAW yang menafikan umum syirik itu dihukumkan kepada golongan muslimin. وهي قرينة التوحيد. Yaitu qarinahnya apa dia yang menafikan seorang muslim ini akan melakukan syirik kepada Allah, yaitu tauhid. Semua muslimin ada tauhid, mereka tidak akan mungkin ataupun tidak boleh untuk kita tuduh dia melakukan syirik karena qarinah mereka ada tauhid. Itu yang menguatkan bahawa mustahil mereka melakukan sesuatu tadi kerana untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. ولولا هذه القرينة لكان شربي للماء الآن إطفاء لعطشي شرك أكبر. Dan kalaulah tidak ada qarinah tauhid tersebut dalam hati, maka sudah tentulah minum air ini yang kita, kalau seorang tadi menganggap bahawa air tadi ataupun menyebutkan kata air tersebut dengan lafaznya bahawa dia mengenyang, menghilangkan dahaga, maka ia akan jadi syirik yang besar. وليس كذلك لأنه مجرد أخذ بالأسباب مع الإيمان بأن الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله مسبب الأسباب. Maka yang diambilnya air tersebut untuk minum dan menghilangkan dahaga tadi hanya mengambil sebab sahaja. Kerana seorang mukmin tadi pasti akan meyakini bahawa fa'ilul haqiqi, pembuat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab tersebut. والقول بجواز الاستغاثة بأرواح الصالحين قول ليس من الشرك في شيء. Dan pandangan yang menyebutkan harus bertawassul dengan golongan yang para salihin yang telah wafat dan seumpamanya, maka tidak ada masalah apa. بل هو مجرد تسبب. Bahkan ianya hanya sekadar mengambil sebab. مع أن فاعل هذا الشيء إنما يتوجه بقلبه إلى الله ولا يعتقد في هذا المستغاث به إلهية أو استقلال بالتصرف. Ini karena yang bertawassul itu tetap memandang dan juga meletakkan ta'alluq pandangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menganggap bahawa yang dia meminta pertolongan tersebut mempunyai sifat ketuhanan ataupun boleh memberikan manfaat dan mudarat. والإنسان مكون من روح وجسد. Karena manusia ini tergabung daripada ruh dan jasad. هذه الروح لها قوة خطيرة. Dan ruh ini ada kekuatan yang luar biasa. إذا كان الإنسان حيا فإن روحه تكون مكبلة بهذا القفص الطيني. إذا كنت حيا فإن الروح تكون مقيدة بهذا القفص الطيني الجسد يعني. Ketika ruh ini, ketika kamu masih hidup, ruh ini dia akan jadi terlindung dengan kekuatan sarang badannya yang ada pada ketika tersebut. Qafas usang. فإذا مات الإنسان وانقطعت علاقة الروح بذلك الجسد انطلقت. Dan ketika mana telah terputus nyawanya, maka dia telah terkeluar daripada lingkungan badannya tersebut. وهذه الأشياء عرفناها من الشريعة. Dan semua perkara ini kita tahu daripada mana? Daripada syarak. ولم نعرفها من العقل. Dan kita bukan tahu benda ini dengan akal semata-mata. وبهذا نعرف أن هذا الإلزام بأنكم يلزمكم أن تستغيثوا بالأشجار إلزام مضحك، لأن الشرع لم يأتي بأن الأشجار لها روح أو بأن الأشجار لها خصيصة معينة ولها تصرف ولها ناطقية ولها عقل حتى يستغاث بها. Dan
memberikan contoh kalau kata kita dibenarkan untuk bertawassul dengan orang yang telah mati, lalu menganggap bahawa bolehlah kalau begitu untuk kita tawassul dengan pokok. Ini adalah perbandingan yang lawak dan melucukan. Karena apa? Karena roh, tidak ada seorang pun ulama menyebutkan bahawa pokok itu mempunyai roh seperti mana manusia dan seumpamanya. Ini suatu yang lucu. من أراد ألا يتوسل أو ألا يستغيث فلا نذمه، له ذلك، هذا حقه، لكننا ننكر على من ينكر على غيره، ويشتد إنكارنا على من يسيء الظن بالمسلمين ويحكم عليهم بالشرك والكفر والخروج من الملة بسبب مثل هذه الأشياء التي هو لا يفهم أصلا مداركها. Kita tidak ingkar kepada siapa yang tidak mau tawassul, tidak mau istighasah, terpulang. Silakan. Kalau kamu tidak mau tawassul, nak berpegang dengan pandangan tersebut, silakan. Tapi yang kita ingkari adalah ketika mana kamu mengingkari orang lain ketika tersebut. Dan lebih lagi kami akan ingkar perkara tersebut ketika mana kamu mengatakan bahawa perbuatan golongan muslimin ini syirik pada Allah Ta'ala. Ini yang kita ingkari. Kalau kamu tidak mau, silakan, terpulang. بسم الله. معنا من الوقت 3 دقائق، فاختر لنا سؤال يعني طب قل. تمام. سؤالان سيدي، في سؤالان. تمام. Saya kata depa ni pun ada hak juga. Hak dalam ni pun ada hak juga. Jadi Wahid Syafawi, Wahid Tahriri sebenarnya. Wahid tanya satu tanya hak bentuk soalan oral, dan satu lagi tanya dalam bentuk hak yang ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معذرة شيخ، اسمي أحمد عارف من جامعة الإسلام العالمية. فسؤالي هناك في ماليزيا الطريقة النقشبندية العالية تحت رعاية الشيخ ناظم الحقاني، يعني طريقة معترفا بها عند مشايخ التركية حتى في مصر، يعني مولانا الإمام الشيخ علي جمعة. ولكن في ماليزيا هناك إحدى ولايات في ماليزيا أفتت بتضليلها بسبب أنها تعمل الحضرة أو الحركة في المولد. فما رأيكم عن الشيخ ناظم الحقاني وعن الطريقة النقشبندية، وهل هي معتبرة، وكيف بالحركة في الذكر؟ وسؤال الآخر، نحن في ماليزيا نعاني حركة التكفير في ماليزيا. هناك جماعة بدأ يكفرون ويضللون علماء كبير العلماء أمثال الشيخ حجة الإسلام والإمام البيجوري وسعيد رمضان البوتي والعلي جفري وغيرهم من العلماء. فماذا تقول في هذه الفرقة الأحباش؟ فهل نتعاون معهم في مسألة خصوصا في الرد على الوهابية؟ جزاكم الله خيرا. طيب، الطريقة النقشبندية هي إحدى الطرق الصوفية الجليلة التي سار عليها أئمة كبار وخرج منها أولياء وعارفون كثيرون. Soalan tadi bertanya berkenaan dengan tariqah Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang di bawah pimpinan Syekh Nazim Haqqani. Maka Maulana Syekh menjawab dan kemudian Maulana Syekh menjawab secara umum terlebih dahulu, yaitu umumnya tariqah Naqsyabandiyah adalah tariqah yang mu'tabar, dan daripada tariqah ini lahirnya para awliya Allah Ta'ala dan para salihin yang luar biasa. والطريقة النقشبندية لها فروع كثيرة. Dan tariqah Naqsyabandiyah ini ada banyak cabangnya. من فروعها فرع الطريقة التي أسسها الشيخ مولانا الشيخ ناظم الحقاني القبرصي رحمه الله. Dan antara tariqah Naqsyabandiyah ini, antara cabangnya adalah tariqah Naqsyabandiyah yang diasaskan oleh Syekh Nazim Haqqani Al-Qubrusi rahimahullah. وأنا في الحقيقة لم أتشرف بلقاء مولانا الشيخ ناظم وإن كنت قد تمنيت أن أفعل. Dan aku mohon maaf kata Syekh,
aku tidak sempat bertemu dengan beliau. Walaupun aku berkeinginan sangat-sangat untuk bertemu dengan Syekh Nazim Haqqani. ولكنني سمعت من مشايخنا الثناء عليه وأنه رجل من الصالحين وأنه رجل من الكمل وأنه رجل ملتزم بالشريعة لا يخرج عنها. Dan yang kami dengar daripada para guru kami, walaupun saya tidak sempat bertemu, beliau merupakan seorang yang sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan seorang yang merupakan wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang saleh, dan itu yang disebutkan syahadahnya oleh para guru kami. وأنا أعتقد أن الطريقة النقشبندية بوجه عام لا يمكن أن يستقر فيها مبتدع أو متقول على الشريعة فهي تنفي خبثها، فهي طريقة الأكابر، البيجوري، ابن حجر الهيتمي، مولانا الشيخ خالد النقشبندي، الأكابر والكمل كانوا من النقشبندية. Dan kita tidak dapat untuk nak mengelakkan daripada adanya pendakwa-pendakwa dan juga orang-orang yang boleh melakukan kesilapan di dalam tariqah dan seumpamanya, dan bukan secara umumnya, kerana yang keluar daripada tariqah Naqsyabandiyah ini bukan seorang. Al-Imamul Bajuri radhiyallahu anhu adalah tariqahnya Naqsyabandi. Al-Imam Ibnu Hajar Haytami tariqahnya Naqsyabandi. Al-Imam Khalid Naqsyabandi kibar adalah termasuk daripada tariqahnya Naqsyabandi. أما تبديعهم بأنهم يتحركون في الذكر فهذا ليس تبديعا للطريقة النقشبندية بخصوصها، بل هو تبديع لعموم الصوفية، لأن الحركة في الذكر لم تختص بها النقشبندية بل هي موجودة في كل الطرق. Dan membid'ahkan golongan ahli tariqah Naqsyabandiyah tadi seperti yang disoal adalah khusus, kalau dikhususkan kepada tariqah Naqsyabandiyah, yaitu ketika bergerak ataupun bergerak ketika zikir. Harakatu fi zikr maksudnya bergerak waktu berzikir ataupun dengan gerakan badan pun dan seumpamanya, maka itu bukan khusus kepada tariqat Naqsyabandiyah sahaja yang dicela, malah keseluruhan atau kebanyakan tariqah juga dicela dengan isu yang sama, yaitu ketika mana berlaku gerakan di dalam zikir. وقد جاء في الأثر أن الصحابة كانوا إذا ذكر الله انتفض أحدهم وتحرك كشجرة في مهب الريح. Dan dalam hadis disebutkan bahawa para sahabat ketika berzikir mereka akan bergerak badan mereka seperti pokok yang ditiup dengan angin. وهذه المسألة في الحقيقة قد قتلت بحثا. Dan masalah ini hakikatnya ditulis banyak dah oleh para ulama. وكتب العلماء فيها مصنفات Dan ulama في إثبات مشروعية الحركة في الذكر. Maksudnya telah diputuskan dan dipatahkan oleh para ulama dan ditulis oleh ulama dengan banyak karangan-karangan tentang masalah gerakan ketika zikir. منهم كتاب مهم للشيخ الكتاني في هذه المسألة مطبوع متداول وموجود على الشبكة. Dan antaranya kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Kattani yang mana ianya dicetak dan ada di dalam PDF dan seumpamanya. هذا هو الجواب يعني. Itu jawaban dia kepada masalah tersebut. يعني والله وددت. أحباش. نعم. آخر سؤال لا أحباش. وددت يعني لو بقينا معا زمنا أطول، لكن للأسف لكل بداية نهاية، ويكفينا أننا قد التقت قلوبنا، ويكفينا أن بيننا رابطة الإيمان والمحبة في الله، والناجي منا يوم القيامة يأخذ بيد أخيه. ما شاء الله. يكون هذا عهد بيننا. الناجي منا يوم القيامة يأخذ بيد الآخرين. Kata Maulana Syekh, waktu ini sangat sempit. Kalaulah ada masa yang lebih, kata Syekh, aku lagi teringin lagi untuk nak memberikan dan juga menyampaikan kepada kalian semua. Tapi walaupun nanti akan berpisah, tetapi hati kita tetap akan tertaut. Dan kata Maulana, satu perjanjian yang perlu kita ambil dulu antara kita semua yang hadir dalam majlis ni, an-naji minna ya'khudh biyadi akhi. Maksudnya ini selalu diulang oleh Maulana Syekh kepada kami sekalipun, yaitu siapa yang berjaya di kalangan kita nanti di akhirat, maka jangan lupa tarik tangan temannya sekali untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, insyaAllah. وأنا أرجو أن يكون لنا لقاءات أخرى أوسع ووقت أرحب
نتكلم فيه على راحتنا ونجيب عما شئتم من أسئلة أخرى. Dan saya berharap moga-moga ada majlis lagi yang lain selepas ini insya-Allah yang mana masanya lebih panjang dan lebih luas untuk saya bersama dengan kalian dan menjawab semua persoalan yang ditanyakan. وإذا كان لي أن أشكر أحدا فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا على أنه جمعنا وعلى ما أمدنا به من ألطاف وأمداد وعنايات. Dan kalaulah saya ingin mengucapkan rasa terima kasih, maka yang paling utama sekali saya akan ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada نسأله kita. سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته وألا يرفع عنا عنايته. Dan moga Allah taala mengekalkan dengan inayahnya dan memberikan kepada kita dengan riayahnya kepada kita semua. ثم بعد ذلك نشكر مولانا السلطان الذي شرفنا بمتابعة هذا اللقاء المبارك. كل التحية والتقدير لفخامة السلطان. Dan yang kedua adalah ucapan terima kasih dan merafak sembah kepada Tuanku Sultan yang mengikuti majlis ini secara langsung, dan ucapan terima kasih tadi ditujukan khusus kepada beliau. ثم نشكر سماحة المفتي الجليل على حسن استقباله وعلى هذا الترتيب الأنيق الذي بواسطته شرفنا بلقائكم. Dan yang seterusnya terima kasih kepada sahibus samahah mufti yang dengan sebab beliaulah disusunkan majlis ini dengan baik insyaallah. ثم نشكر السادة الحضور جميعا على حرصهم على الحضور وعلى تفاعلهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Dan seterusnya ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dan dengan apa yang telah diberikan perhatian dan seumpamanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير لأنفسنا. اللهم بارك لنا وفينا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع. اللهم استرنا في الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك واصرف عنا شر كل ذي شر واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولأصحاب الحقوق علينا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.